Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Piu Amin dalam satu juz sehari. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa khabar sidang penonton yang dikasihi Allah? Alhamdulillah masih lagi setia bersama saya sejak daripada kita membicarakan juzuk ke-11 dan sekarang kita telah sampai ke juzuk 20. Ini kalau orang kata dah sampai juzuk 20 ni dah boleh buat puluk kuning, dah boleh buat bunga telur sebab dah nak khatam Al-Quran. Tapi tak apa, jangan risau. Dalam kita bersegera nak mengkhatamkan Al-Quran, apa kata? Kita melihat yang menariknya dalam juzuk ke-20. Sebab dalam juzuk ke-19 sebelum ini, kita dah kongsikan tentang kisah An-Namlu ataupun daripada surah An-Namlu, kisah semut dan juga beberapa kisah dalam kisah Asy-Syu'ara. Agak-agaknya bagaimana untuk kita memberi kaitan dan juga menyambung daripada juzuk yang ke-20 ini, insya-Allah moga-moga ada banyak manfaatnya. Tuan-tuan sidang penonton yang dikasihi Allah, dalam juzuk ke-20 ini kita akan berbicara tentang sedikit ataupun sebahagian daripada surah An-Namlu bermula ayat 56 hingga 93. Kemudian kita akan berjumpa dengan surah Al-Qasas ayat 1 hingga 88 dan kemudian juzuk 20 diakhiri dengan surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 63. Sidang penonton yang dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juzuk 20 ini cukup memberikan satu pedoman kepada kita. Satu pedoman yang cukup besar, maknanya agar kita melihat kejadian-kejadian yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian-kejadian yang berlaku dalam hidup ini, adakah ia semata-mata berlaku secara kebetulan ataupun ianya berlaku dengan takdir dan ketentuan yang mesti untuk kita ambil peringatan. Maka sebab itu saya suka melihat dalam surah Al-Qasas daripada ayat 1 sampai 88. Surah Al-Qasas ini ia juga daripada surah Tawasim ataupun surah Ta di hadapannya, yang ia banyak bercerita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan dalam bahasa yang sama, surah ini turun lebih kurang pada tahun ke-10 kenabian. Dan dalam surah Al-Qasas ini Allah Ta'ala bercerita tentang bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam yang terpaksa untuk melakukan perjuangan seorang diri dan juga dibantu dengan Nabi Harun ketika itu. Namun bagaimana Allah Ta'ala nak memberi keyakinan kepada Nabi agar terus berterusan melakukan perjuangan dakwah tanpa ada sebarang kesedihan dan putus asa. Kalau kita melihat dalam surah Al-Qasas ini ayat 76 hingga 77, bagaimana Allah Ta'ala menggambarkan kepada kita tentang satu orang lelaki yang selalu kita dekat dunia ni cari harta dia. Harta siapa? Harta Qarun. Qarun ni sangat kaya sehingga kan di zaman itu dan zaman sekarang tak boleh siapa pun menandingi kekayaan Qarun. Maka sebab itu dalam ayat 76 Allah Ta'ala menggambarkan sesungguhnya Qarun termasuk di kalangan kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka dan sebenarnya kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Bayangkan kunci yang memastikan bahawa bilik-bilik ataupun peti-peti yang menyimpan harta kekayaan Qarun itu, kalaupun dipegang oleh orang yang kaya-kaya, kalaupun dipegang oleh orang yang kuat, walaupun diletakkan di atas kenderaan yang besar, tidak mampu untuk membawa kunci-kunci peti, harta dan juga apa yang dimiliki oleh Qarun itu sendiri. Maka sebab itu kalau kita boleh bayangkan cukup kaya Qarun ketika itu. Dan Allah Ta'ala mengatakan bagaimana ketika kaumnya berkata kepada Qarun, janganlah engkau terlalu bangga, sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Sebab itu kita ni tuan-tuan, dalam keadaan Allah Ta'ala bagi anugerah kepada kita, harta kekayaan yang banyak kepada kita, jangan sesekali kita bersifat sombong. Kerananya dalam apa yang kita miliki itu adanya hak orang lain.
Contoh, dalam nilai harta yang kita ada, 2.5% daripada harta kekayaan kita itu adalah milik fakir miskin. Harta itu tak boleh untuk mengikuti kita dan menyelamatkan kita pun dalam kubur. Perkara yang paling utama yang mesti untuk kita salurkan kepada anak-anak dan masyarakat ini bukan semestinya harta. Harta ni sebagai bahan yang boleh nak buat hidup cukuplah. Tetapi kalau harta itu dijadikan sebagai asas, teras sebagai kehidupan, maka rosaklah keturunan dan masyarakat ini. Tapi adakah kalau kita hidup atas muka bumi ni tak payah langsung simpan harta? Ia diterangkan oleh Allah dalam ayat 77. Kata Allah, dan carilah pahala di negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Maknanya amal ibadat yang kita ada dalam muka bumi ni, buatlah sungguh-sungguh kerana ia akan menjamin pahala di hari akhirat. Tetapi janganlah kamu melupakan bahagian kamu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain. Kerja yang kita ada atas muka bumi ni jangan lupa. Ada orang dia nak ibadat aja sehingga tak boleh nak makan, nak bagi nafkah tak boleh, nak sedekah tak boleh. Maka itu tidak juga dibenarkan dalam agama Islam. Kalau kita ada kerja, kena kerja sungguh-sungguh kerana kerja itu juga ibadah. Ibadah itu boleh menyebabkan pahalanya berganda-ganda dan menyebabkan kita selamat di hari akhirat kelak. Jadi sebab itu, kalau kita nak kerja sungguh-sungguh, pahalanya akan dapat hari akhirat. Nak kejar akhirat, jangan lupa mesti ada juga sumber harta dunia untuk kita sama-sama menyumbang, berzakat dan juga bersedekah. Itulah sedikit yang Allah Ta'ala ceritakan dalam surah Al-Qasas daripada ayat 1 sampai 88. Fokus utama menceritakan kisah Nabi Musa AS yang berdepan dengan pelbagai ragam dan juga keadaan di zaman Nabi Musa AS. Dalam juzuk ke-20 ini juga terdapat surah Al-Ankabut yang kita sebutkan tadi ayat 1 hingga 63. Sudah tentu Al-Ankabut ini kalau kita tahu maknanya adalah labah-labah. Jadi ini antara nama binatang yang Allah Ta'ala letakkan dalam Al-Quran supaya kita ambil manfaat. Dan nama surah ini Allah Ta'ala sebut dalam ayat ke-41 yang bermaksud labah-labah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengibaratkan daripada surah Al-Ankabut ini seperti mana orang beriman yang sekiranya tidak ada kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kehidupan ini akan rapuh seperti sarangnya labah-labah. Maka sebab itu kita melihat labah-labah ni banyak manfaatnya. Namun seandainya kita ini hidup dalam keadaan yang sambil lewu, kita hidup dalam keadaan dunia kita yang tidak berpaksikan kepada agama, tidak beramal dengan jalan yang sebenar, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka rapuhlah, hancurlah rumah kita nanti seperti mana sarang laba-laba yang lemah. Maka sebab itu surah Al-Ankabut ini memberi satu pengajaran kepada kita dalam pelbagai cerita, sebagaimana kisah-kisah yang Allah Ta'ala letakkan dalam surah Al-Ankabut, antaranya kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa dan juga kisah Nabi Lut. Kaum-kaum mereka ini tidak dapat berlindung daripada azab Allah. Sebab apa? Kerana kedegilan, ketidakpatuhan dan juga mereka ini mengingkari setiap wahyu yang datang daripada nabi-nabi yang diutuskan kepada mereka. Maka sebab itu tuan-tuan yang dikasihi Allah, kita lihat bagaimana Allah Ta'ala menghancurkan kaum Nabi Lut dengan menterbalikkan bumi akibat daripada kehidupan mereka yang suka berpasang-pasangan dalam keadaan yang songsang. Maka sebab itu di zaman ini kita elakkan anak keturunan kita, masyarakat kita daripada hidup dalam keadaan yang bebas, yang tidak mengikut fitrah yang sebenar, jauh daripada landasan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bagaimana juzuk ke-20 ini Allah Ta'ala nak memberi gambaran kepada kita bahawa kebergantungan kita mestilah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang boleh kita sama-sama simpulkan dalam perbincangan kita bersama-sama sejak daripada juzuk yang ke-11 hingga ke juzuk 20? Hakikatnya Allah Ta'ala nak memberi satu semangat, motivasi kepada Nabi SAW bahawa setiap kesusahan yang Nabi lalui itu telah pun dilalui oleh para Nabi yang sebelum ini. Namun apa yang Nabi hadapi ini memang sangat dahsyat. Mungkin Nabi-Nabi sebelum daripada Rasulullah umurnya panjang. Nabi ada 63 tahun sahaja. Tolak waktu umur Nabi, Nabi berdakwah dalam waktu 23 tahun. Agak-agaknya bagaimana Nabi SAW mesti menggunakan masa yang ada untuk memastikan sehingga hari ini kita dapat melakukan rukuk dan solat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Itu tuan-tuan sidang penonton yang dikasihi Allah, pada hari ini kita nak pastikan sebenarnya kesusahan yang dihadapi oleh kita seperti mana yang Nabi hadapi, ada orang lain yang lebih susah. Nabi susah, Nabi-Nabi lain pun pernah susah. Kita pun mungkin ditimpa dengan musibah. Ramai orang lain yang ditimpa dengan musibah. Apa rahsia dan petua yang paling utama? Sabar, takwa dan iman. Inilah daripada setiap juzuk-juzuk yang dibincangkan kepada kita. Inilah yang nak disampaikan kepada kita. Agar kita terus sabar dengan ujian yang melanda. Agar kita terus memastikan takwa kita di tahap yang paling tinggi. Agar kita terus berada dalam tahap keimanan. Seperti mana imannya wali Allah. Seperti mana imannya para nabi. Seperti mana imannya orang-orang yang dikasihi Allah. Sebab itu tuan-tuan yang dikasihi Allah, kalau kita dapat simpulkan kembali dalam 10 juzuk yang pertengahan di dalam Al-Quran, cukup cantik pujukan Allah. Allah Ta'ala memberikan gambaran kepada kita agar kita sama-sama menggunakan peluang yang ada. Peluang taubat, peluang kita kembali kepada jalan Allah untuk kita sama-sama berada di atas jalan yang sebenar. Tuan-tuan, peluang yang ada di hadapan kita takkan datang dua kali. Kita memilih pada ketika ini, adakah kita mahu terus hidup dalam keadaan yang jauh daripada Allah, ataupun kita nak hidup sebagai seorang yang beriman. Biarlah daripada gaya kita di luar ni, kita sebagai orang yang biasa, santai, taklah mungkin berkopiah, taklah mungkin berjubah, tapi adab dan akhlak kita, sifat kita, kata-kata kita mencerminkan yang kita ini orang beriman. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dikasihi Allah, segala perkongsian tafsir, segala perkongsian juzuk-juzuk ini ianya sudah tentu memberi manfaat kepada kita. Nabi SAW bersabda, khairun nas ma anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Saya semampunya memberi manfaat kepada kita semua dengan apa yang tertulis di dalam ayat Al-Quran, tafsiran daripada para ulama, supaya dipanjangkan jariah ilmu ini. Begitu juga dengan tuan-tuan yang dikasihi Allah, supaya kongsikan amalan-amalan, doa-doa yang kita sebutkan dalam surah Yunus, doa yang ada dalam surah Al-Anbiya. Banyak sangat amalan-amalan, selawat-selawat, doa-doa yang boleh dijadikan sebagai amalan harian kita. Kita penuhkan hari kita dengan amalan-amalan yang baik. Kita mungkin tidak dapat bertemu di dunia ini, tetapi percayalah, sekiranya hubungan kita terus hidup dengan ilmu, kita akan bertemu nanti di hari akhirat. Jangan lupa, apabila kita banyak membaca Al-Quran, bacalah juga hadis Nabi SAW. Dalam hidup kita ni, jangan lupa paling kurang 40 hadis kita dah hafal. Ambil yang pendek-pendek cukuplah. Janganlah yang panjang-panjang. Sebab Nabi sebut, man hafaza arba'ina hadisan min amri diniha, ba'athallahu lahu fi yaumil qiyamah min zumratil awliya wal fuqaha. Barang siapa yang dalam hidupnya menghafal 40 hadis tentang urusan kehidupannya, maka dia akan dibangkitkan esok di kalangan para ulama, para fuqaha dan orang-orang yang soleh. Jadi insya-Allah, saya yang bercakap lebih-lebih lagi, kita kena tambahkan amalan banyak-banyak, jauhkan diri daripada fitnah dajjal, ulang dan banyakkan membaca surah Al-Kahfi insya-Allah. Moga-moga perkongsian saya sepanjang 10 episod ini akan memberikan manfaat kepada kita semua. Insya-Allah kawan saya nanti akan menambahkan lagi macam-macam resepi yang terbaik yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita menjadi insan yang terbaik di dunia dan di hari akhirat. Ada banyak lagi perkongsian dalam juzuk 21 hingga ke 30 nanti. Jadi teruskan setia dalam satu juz sehari. Apapun, saya nak minta ampun, minta maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Kita bertemu lagi pada waktu yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.